Jom sabak bernam, suara kita bersama. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam kita Selangor maju bersama. Bersama saya Azman Naim, buat julung-julung kalinya bersiaran di podcast Jom Sabak Bernam Podcast. Adalah inisiatif Majlis Daerah Sabak Bernam untuk mengurangkan ketidakfahaman, salah faham, isu-isu semasa yang ada di Sabak Bernam ini. Jadi kita akan bicara secara santai, tak adalah formal sangat, supaya ramai orang dapat faham apa yang nak disampaikan oleh pihak Majlis Daerah Sabak Bernam. Saya dengar macam-macam isu, tapi apakah penyelesaiannya, apakah penerangannya? Untuk episod pertama kali ini, kita akan menyentuh isu inap desa, pemutihan inap desa yang agak viral beberapa minggu lepas. Jadi bersama saya, tak lain tak bukan, adalah dari wakil dari Majlis Daerah Sabak Bernam, iaitu Encik Muhammad Azwan bin Rosli, penolong pegawai perancangan bandar dan desa MDSB. Assalamualaikum bang, selamat datang. Selamat datang. Sihat bang Sihat, Alhamdulillah. Aduh. Saya gugup juga ni. Kali pertama ni saya buat podcast macam ni kan. Ini santai je bang. Aduh. Kan? Abang datang sini ada apa itu? Semalam. Semalam Semalam baru sampai lah. baru sampai. Daripada Johor terus ke sini. Dia dari Johor tu ke sini. Jadi saya sebagai orang kata tuan rumah lah ya. Abang tu rumah. Mengalu-alukan lah selamat datang ke Daerah Sabak Bernam. Terima kasih. Kalau kita daripada Tanjung Karang tu nak mengalir ke sini, bermacam-macam pemandangan kita nampak. Betul. Sawah padi, kelapa, sawit dan sebagainya lah. Dan tu secara dasarnya merupakan satu kekuatan lah daerah Pelat Negeri Selangor ni. Negeri Selangor ni kalau ikutkan dia ada bermacam-macam bentuk pembangunan dari segi fizikal, pertanian dan sebagainya lah dia punya tu. Jadi itulah, insyaAllah pada hari ini segala persoalan ataupun mungkin adalah macam confuse sikit lah orang-orang pengusaha-pengusaha inap desa ni. Macam mana, apa yang majlis boleh bantu, apa yang majlis akan buat terhadap mereka. InsyaAllah nanti saya akan beri sedikit penekanan ataupun kupasan berkaitan dengan isu ni lah. Okay. Sebelum kita masuk isu tu, macam nak berkenalan dengan abang lah kan. Cerita sikit bang, latar belakang, background abang. Cerita sikit. Saya nama sebenar, nama penuh Muhammad Azwan bin Rosli. Umur tahun ni 35 tahun. Berasal dari Tanjung Karang, Selangor. Berkhidmat di MDSB dah lebih kurang 11 tahun lah. Oh, lama juga. 11 tahun di Jabatan Perancang Pembangunan sebagai penolong pegawai perancangan bandar dan desa. Lain tu bini baru seorang, anak pun baru seorang. Ada cadangan untuk tak. Setakat ni belum lagi. Santai kita santai kan. Jadi awak sebagai penolong pegawai perancangan bandar dan desa, untuk jawatan ni normally apa qualification yang perlu ada? Dia kalau untuk penolong pegawai cukup hanya diploma lah. Diploma perancangan bandar dan desa. Macam dulu Cik Azwan dulu study apa dulu? Saya dulu perancangan bandar dan desa. Oh, okey. Kerja pun di bahagian perancangan pembangunan. Sebenarnya setiap orang kata setiap majlis lah ya, atau setiap PBT ni, fungsi jabatan tu sama. Kadang dia jenamakan jabatan tu berbeza-beza. Ada perancangan pembangunan, ada perancang bandar, ada perancangan bandar dan desa. Tapi fungsi jabatan tu sama lah. Secara asasnya sama je lah. Cuma dia jenamakan bagi ikut sedap sikit lah. Oh, okey. Jadi kita bolehlah masuk sikit pasal apa boleh, tu boleh. Yang isu tu. Okey, dari aspek perancangan pembangunan, apa peranan Majlis Daerah Sabak Bernam dalam pelan pembangunan pelancongan daerah? Okey, bila kita sebut pasal pelan pembangunan pelancongan daerah, dia sebenarnya majlis ni banyak peranan dia. Betul. Peranan tersirat, peranan tersurat. Cuma apa yang saya boleh nyatakan kat sini lah, antara peranan-peranan utama majlis bila kita sebut pasal pembangunan lah. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan kawalan dan juga guna tanah. Kawalan pembangunan aspek pelancongan tersebut lah. Bila kita sebut pasal kawalan ni, dia merujuk kepada fungsi Jabatan Perancang lah, yang mana tugasnya adalah untuk mengawal dan juga merancang. Mengawal ni bermaksud pembangunan tu dah ada ataupun pembangunan yang akan ada, bagaimana kita nak kawal pembangunan tu.
supaya yang pertama dia mematuhi undang-undang, yang kedua dari segi kesesuaian dia dengan pembangunan sekitar dan juga pembangunan akan datang. Kelulusan pelan pembangunan. Kelulusan pelan pembangunan ni antara yang penting lah. Sebab kita nak pembangunan yang dijalankan, dia perlu mematuhi aspek-aspek kelulusan bangunan itu sendiri. Yang paling bagus atau yang paling penting, ending bangunan tu dia ada perakuan bangunan selamat. Itu adalah fungsi utama majlis lah. Dia dalam kita nak kita nak dapatkan bangunan selamat tu adalah beberapa pelan-pelan yang perlu dikemukakan oleh pihak usaha dan sebagainya. Bagaimana peranan majlis dalam nak memastikan pembangunan boleh dijalankan dalam masa yang sama alam sekitar terjaga. So maksudnya tak adalah dia punya side effect pencemaran kalau Ya, kita buat. betul. Okey. Itu satu bab lah. Satu bab lagi sebab sekarang ni kita daerah pertanian. Ah. Dalam negeri Selangor ni kita dah bukan digazetkan tapi telah ditetapkan di bawah dasar negeri yang mana kita kena mengekalkan daerah Sabak Bendam ni sebagai daerah pertanian. Daerah lain biarlah kota metropolitan ke dan sebagainya, kota-kota besar, tapi daerah Sabak Bendam ni kerajaan negeri telah menetapkan Sabak Bendam you mesti maintain pertanian. Okey. Kalau tak nanti semua nak buat bangunan, semua nak buat apa, kita tak ada makanan. Betul juga. Logik. Sumber jaya tu datang dari daerah sini. Jadi sebenarnya orang daerah Sabak Bendam ni kalau boleh janganlah malu. Jangan malu daerah mundur dan sebagainya, jangan. Kita mempunyai satu peranan yang penting dalam nak menjaga sumber jaya makanan, sumber jaya pertanian dan sumber jaya alam sekitar yang lain demi kelangsungan hidup diri sendiri dan juga masyarakat di dalam negeri Selangor. Walaupun kita tak power ataupun tak hebat dari segi bangunan fizikal, tapi kita merupakan penyumbang yang besar terhadap orang kata sumber pertanian di dalam negeri Selangor. Itulah kepentingan dia. Seterusnya adalah penyelaras bersama agensi. Majlis ni sebagai pemudah cara pun ya. Kalau macam ada isu, ada apa perkara lah yang perlu ada pihak yang sebagai dia punya main ataupun ketua, majlis biasanya akan menjadi salah satu agensi ketua ni lah. Kita akan panggil, kita akan duduk, okey kat sini masalah dia macam ni. Jadi apa kita boleh bantu. Itu antara fungsi majlis lah. Dan seterusnya majlis juga berperanan sebagai untuk mempromosi produk-produk pelancongan. Selain tu biasanya agensi kerajaan ni dia banyak menganjurkan mesyuarat-mesyuarat, bengkel-bengkel ataupun sidang-sidang kemuncak dan sebagainya lah, dan memerlukan satu crowd yang ramai datang ke daerah Sabak Bendam. Jadi apabila mereka datang ni, mereka mesti nak tempat penginapan. Yes, betul. Makan yang sedap dekat mana apa semua. Jadi nanti alhamdulillah kalau semua homestay ni semua berlesen, ada perakuan bangunan selamat, nanti kita akan channelkan mereka ni ke homestay ni lah. Sebab kalau nak mengharap hotel di sini tak cukup. Yes. Kalau abang lalu daripada Sekincan ke Sabak, boleh kira hotel ada berbiji. Ya, betul. Sebab kekuatan Sabak Bendam ni memang dia pergi ke homestay, bukan ke hotel. Dia memang orang datang sini dia nak tengok nature, nak santai, nak tenang dan sebagainya, macam itulah. Jadi inilah logiknya nak buat pemutihan tu. Betul. Okey, faham. Cuma saya tengok dari sudut isu tanah. Sebab banyak dekat Sabak Bendam ni dia ada macam sawah padi kan. Betul. So sebenarnya berapa keluasan tanah yang boleh digunakan untuk buat inap desa dekat sawah padi ni? Sawah padi Okey, secara dasarnya keluasan keseluruhan sawah padi daerah Sabak Bendam ni kita ada lebih kurang dalam 13,000 hektar. 13,000 hektar. Tapi bahasa mudah lah kita ambil sekeping. Ataupun biasanya sekeping ni lebih kurang dalam 3 ekar tanah. Satu lot tu lah. Satu lot tu. Okey. Kalau bahasa sini orang panggil keping. Ada yang pergi paket, betul? Paket tu dia jalan. Dia jalan. Okey. Faham. Satu keping tanah tu kalau ikut kami punya garis panduan yang kami dah rangka dan juga telah dilaksanakan, kita hanya membenarkan untuk sawah padi ya. Untuk sawah padi kita hanya benarkan 1/5 bahagian ataupun 20% sahaja dibenarkan untuk didirikan homestay. Tujuan kenapa kita buat macam tu? Satu adalah untuk menjamin keluasan padi ni tidak terjejas. Sebab kalau semua orang nak buat homestay, tak ada padi ke? Mana padi? Okey, logik. Jadi bila kita tak kawal dari segi keluasan macam tu, kita takut
Satu masa nanti padi ni habis. So dia berkait juga tadi dengan dasar kajian negeri yang nak Betul. kekalkan sabak benam ni sebagai pengeluar padi. Dia berbalik pada fungsi majlis tadi adalah untuk mengawal dan juga merancang. Jadi part yang sini kita buat untuk mengawal. Itulah kaedah kawalan dia tu. Kita wujudkan garis panduan untuk homestay ni beroperasi dengan sah. So dia menggunakan 1/5 saja yang digunakan untuk buat. Betul. Adakah dia boleh buat, katakanlah dia 1/5 tapi dia buat 10 tingkat, boleh ke? Tak boleh. Oh, tak boleh. Okey, limit dia normally 2 tingkat sahaja. 2 tingkat saja. Okey, faham. Dari sudut undang-undang, benda ni kan sebenarnya kita buat apa-apa pun memang kena ada undang-undang. Ya, betul. Tapi undang-undang ni kadang-kadang orang tak faham apa logiknya dibuat apa benda tu ni. Kadang-kadang orang bising, benda ni macam menyusahkan orang je kan. Tapi dari sudut undang-undang, apa yang perlu dipatuhi oleh pengusaha inap desa ni sebenarnya secara asas lah, secara basic. Betul. Dia macam ni bang. Bila kita sebut pasal undang-undang ni, dari segi orang kata logiknya, ikut undang-undang wajib. Yes. Wajib. Tetapi dalam nak memenuhi kriteria undang-undang tersebut, ada beberapa perkara yang perlu diberi penekanan lah. Sebagai contoh, untuk pemutihan inap desa ni, kalau kita nak kata ikut undang-undang, sebelum bina tu, dia kena datang kat majlis dulu, kena masuk permohonan. Mohon dulu baru buat. Mohon dulu baru buat. Bukan buat dulu baru mohon. Bukan buat dulu baru mohon. Itu yang masalah dia sekarang tu. Okey. Dalam garis panduan kami pun sebenarnya kami ada buat dua orang kata dua kaedah ataupun dua bentuk pembangunan. Satu pembangunan sedia ada yang kita nak putihkan ni, satu lagi pembangunan baru. Yang pembangunan sedia ada ni confirm lah dia punya dari segi syarat-syarat teknikal dia dah langgar. Dia tak ikut SOP semua. Dia tak ikut SOP, dia tak ikut apa sebab dia buat dulu baru submit. Tapi yang baru dia wajib ikut SOP ataupun garis panduan yang kita dah tetapkan lah. Ni kira permohonan baru lah. Permohonan baru. Dia punya layanan dia pun tak sama. Sebab tu untungnya siapa yang masuk pemutihan inap desa ni, CV mudah dia, selagi engkau punya homestay tak masuk tanah orang, insya-Allah kita akan beri kelulusan. Ada isu masuk tanah orang ke? Kita risau tapi kita tak tahu. Yelah, sebab kalian. sebadan tanah ni bukan macam elektrik nampak. Ya, betul. Dia kadang-kadang dekat dalam. Tapi orang kata selagi engkau duduk ataupun homestay kau duduk dalam tanah kau, insya-Allah kita akan bantu. Dia sebenarnya kalau ikut dari segi kaedah pembangunan ni, setiap pembangunan tu dia ada kita panggil anjakan bangunan atau setback. Daripada border tu kau tak boleh santak pergi ke border. Dia ada gap lagi. Dia ada gap berapa kaki? Berapa kaki? Dia kalau homestay dia 20 kaki. 20 kaki. 20 depan 40. Tapi kebanyakan mereka ni masa mereka bina mereka tak ambil kira benda tu. Sebab tak nampak sempadan dekat mana kan. Betul. Yang mereka ukur kalau macam dekat padi ada parit. Itulah sempadan dia. Tapi sebenarnya kadang-kadang boleh jadi juga benda tu lari. Sebab sempadan tu kadang tak nampak. Betul. Itulah. Itulah kebaikan dia kita MDSB buat pemutihan ni, dan yang mana owner-owner homestay yang akan masuk, insya-Allah selagi dia duduk dalam tanah dia, kita akan bantulah untuk putihkan. So niatnya bukannya nak menghalang atau menyekat, tapi nak tambah baik dari sudut dia punya inap desa tu sendiri. Betul. Jugalah. Niat dia sebenarnya macam ni, nak bagi owner-owner ni beroperasi secara sah. Secara sah bermaksud di pihak majlis, yang paling penting lesen perniagaan lah. Dia beroperasi berlesen. Yang kedua, dia adalah pelan-pelan pembangunan yang akhirnya akan membawa bangunan ataupun premis mereka untuk mendapatkan perakuan bangunan selamat. Apabila ada perakuan bangunan selamat ini, bangunan tersebut boleh diinsurankan. Betul. Betul. Boleh diinsurankan. Dan apabila bangunan tersebut boleh diinsurankan, kalau lah kita tak nak lah kemalangan atau kejadian berlaku, tapi kalau sekiranya berlaku benda tu ataupun pengusaha ataupun penginap sendiri, dia ada dia punya orang kata pelindungan. Ya, at least dapat pampasan cover insurance. Itu yang kita risau sebenarnya. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, belum pernah ada kes lah. Cuma kadang kita tak nak lah benda tu dah jadi baru kita nak buat. Sebelum jadi kita kena tu. Ya, betul. Sebelum jadi kita selagi mana kita boleh kawal, kita kawal dulu lah.
Jadi setakat ni yang saya faham, pemutihan ni bukanlah dia nak roboh ke apa ke, macam ada setengah orang cakap. InsyaAllah tak ada. Just nak tolong halalkan lah ni. Ya, betul. Yang Dan- benda-benda kadang-kadang kat Facebook kadang-kadang viral persepsi kan. Betul. Okay, faham. Tanah individu tak boleh kita roboh. Tanah individu bukan mudah untuk meroboh sesuatu pembangunan di atas tanah sendiri, kecuali tanah kerajaan. Yalah, sebab tu tanah dia kan. Tanah dia. Kalau ikut persepsi mudahnya, ni tanah aku. Aku nak buat apa sekali aku lah. Benda tu betul. Tapi apa yang kau nak buat tu perlulah mematuhi undang-undang ataupun dasar-dasar yang telah ditetapkan. Kita tak menghalang pembangunan, tapi biarlah pembangunan tu dibina ataupun dijalankan dengan betul dan juga mengikut undang-undang. Tujuan dia tu. Jadi selama ni macam dia orang buat inat resa tanpa mohon ke apa ke, current semua dia orang tarik macam mana tu? Dia orang, ini apa yang saya tahulah. Dia orang masih lagi pakai dia TMB ni dia ada kota dia tahu. Kota ataupun bahasa macam mana ya? Kota lah, mudah kota lah kan. Guna kota perumahan. Kota perumahan. Dia perumahan lain, komersial lain, industri lain. Dia punya jumlah api masuk. Api masuk tu. Sebab tu mana-mana homestay yang ada dibina sekarang ni, mereka tak boleh buat banyak. Sebab kota tu. Untuk perumahan, contohlah untuk perumahan maksimum dia boleh pergi 10 bilik berekon saja. Lebih pada tu dah tak boleh buat. Dia tak boleh support lah. Dia tak boleh support lah. Dia kenalah buat substation dan sebagainya. Ya betul. Sebab perlu banyak lagi masuk. Ya betul. Dan tadi abang dah sebut soal api tu kan. Ada juga masalah kampung tu tak ada api. Disebabkan api semua dah pergi ke dia. Ni dah kira menyusahkan orang kan. Ada isu ataupun masalah yang majlis dengar hadapi. Itulah punca dia. Antara punca kampung tak ada api, itulah dia. Dia punya tu. Dan alhamdulillah kita pun dah dapat kerjasama yang baik daripada pihak TMB sendiri. Yang mana TMB sekarang mereka sangat tegas lah terhadap orang kata api-api yang akan dibekalkan kepada homestay ni. Bila ada permohonan baru je dia tengok homestay dia akan tolak dulu. Dia akan tolak, dia akan minta settle dengan majlis dulu. Baru pergi ke kami. Kalau tak nanti lah jadi macam itulah. Jadi itulah kampung tak ada api dan sebagainya. Kalau macam gitu kadang bahaya juga, boleh overload. Bakar. Boleh. Tapi belum ada kes lagi. Alhamdulillah belum ada kes. Tapi yelah harap-harap sampai jangan tahap macam gitu kan. Betul. Okay. Dia macam ni bang, kalau bila kita submit pelan pembangunan ni, dia bukan majlis je mengulas pelan pembangunan tu. Sebagai contoh permohonan kebenaran merancang. Dalam tu ada berbelas teknikal yang akan mengulas. So maksudnya jabatan-jabatan lain pun akan terbabit lah. Terbabit. Yelah bomba semua kan. Bomba, JPS, TMB dan sebagainya akan mengulas terhadap permohonan tersebut. Tengok kat mana yang kurang, kat mana terlebih. Ini kena ikut ni, ini kena ikut ni, ini kena ikut. Barulah pembangunan yang dibina tu orang kata ikut SOP jabatan masing-masing. TMB, Syabas, Ais Selangor dan sebagainya. Itulah tujuan dia pelan pembangunan tu disubmit dekat majlis. Majlis ni sebagai OAC, One Stop Center. Dia masuk, kita akan dia chair lah, channelkan. Okay. Itu untuk permohonan kebenaran merancang lah. Tapi dari sudut macam dia orang nak buat pemutihan ni, dia membabitkan banyak jabatan lah apa benda tu ini. Mungkin banyak paperwork. Ada kos tak yang mereka perlu bayar? Dan dari sudut selepas dia orang bayar dengan certain cost tu, apa yang selain tu dia orang akan dapat? Okay, bila sebut pasal kos ni ya. Sepanjang sebenarnya kita dah buat garis panduan ni tahun lepas. Dah di-endorse pun dalam mesyuarat di Majlis 86. Dan telah diguna pakai. Beberapa kali kita buat town hall, antara isu yang dibangkitkan oleh pihak pengusaha adalah dari segi kos lah. Yang itu kita sangat faham. Kos ni bang sebenarnya dia kena faham tahu. Kos ni dia terbagi pada dua. Satu kos di majlis sendiri, satu lagi kos untuk perunding. Kos di majlis ni yang saya nampak dia lebih kepada kos untuk memproses permohonan saja. Tu normally berapa bang? Okey, kalau untuk permohonan kebenaran merancang 200 je. 200. Untuk permohonan pelan bangunan dia fleksibel. Bukan fleksibel, dia mengikut keluasan ruang lantai kasar. Sebagai contoh, satu petak meja ni anggaran 1 meter persegi
mungkin RM20. Aha. Kalilah dengan berapa meter square, berapa tingkat, Aha. dapatlah dia punya amount pelan bangunan tu. Ya, sebab tanah masing-masing saiz tak sama kan. Betul. Faham. Kalau kena merancang kita pukul rata. Alright. Pukul rata. Mhm. Yang jadi masalah sekarang ni, Mhm. yang dah bina dulu ni. Aha. Yang dah bina dulu, kalau ikut undang-undang, Mhm. undang-undang apa? Undang-undang kecil bangunan seragam Negeri Selangor, Aha. mana-mana pembangunan yang dah dibina dulu, baru masuk pelan bangunan, akan dikenakan denda. Dendanya pula banyak. Berapa? 10 kali ganda. Contohlah, Oh. contoh. Satu premis tu dia kena fee pelan bangunan mudahlah ya RM3,000. Okey. 10 kali tak RM30,000. RM30,000 lah. Itu yang dah ada dah owner-owner yang dapat ni lah Saman, notis, notis lah. bukan samanan, notis untuk membayar tu. Itu yang mereka menyuarakan tu, kenapa charge ni tinggi sangat, kenapa charge ni tinggi sangat. Itulah disebabkan mereka bina dulu, baru submit plan, itulah yang diorang kena sebanyak tu. Tapi kalau mereka submit dulu baru buat, insya-Allah mereka takkan kena. Bayar cukai dengan cara lama. Kami hendak bertanya, adakah anda mengalami kejadian seperti berikut? Pening kepala, kertas cukai pintu dah terkoyak. Macam mana nak bayar cukai pintu ni? Sijil lahir, keputusan SPM, bil cukai pintu. Semua dokumen penting habis terbakar. Apakah kaedah penyelesaiannya? Kita gunakan sistem e-bayar MDSB, lebih mudah dan pantas. Untuk pertanyaan, boleh hubungi MDSB. Itu kos yang pertama tadi. Kos yang pertama. Kos yang kedua ni yang lagi dahsyat ni. Sebab pelan-pelan pembangunan ni owner tak boleh submit. Dia perlu melalui konsultan. Okey, konsultan ni owner pilih sendiri ataupun dia kerajaan ada? Owner pilih sendiri. Dia pandai-pandai pilih sendiri. Owner pilih sendiri. Konsultan ni perlu berdaftar ataupun disahkan bawah. Ya. Okey. Perlu berdaftar. Dan pelan pula sekarang ni yang kita syorkan untuk yang homestay sedia ada ni, dia kena submit 2 permohonan. Satu permohonan yang dinamakan permohonan kebenaran perancang. Yang mana yang boleh submit dia adalah perunding perancang bandar ataupun town planner. Pelan bangunan pula yang boleh submit adalah arkitek. Jadi secara dasarnya owner ataupun pemilik homestay ni dia kena lantik dua konsultan ni lah. Perancang bandar dan juga arkitek. Tapi dalam nak buat 2 pelan ni, dia perlu disokong oleh pelan-pelan yang lain. Ataupun dokumentasi yang lain. Sebagai contoh, kita nak buat pelan KM ni. Dia pelan KM ni, saya tak pastilah abang pernah tengok ke tak. Dia lebih kurang macam pelan tapak je. Pelan tapak, nampak bumbung dia kat mana, kedudukan setiap bangunan tu kat mana. Dari situ kita akan kawal. Kat mana kau punya parking, kat mana kau punya tandas, kat mana kau punya longkang apa semua. Dia pandangan atas. Tapi nak wujudkan pelan tu, dia kena ada satu base pelan. Yang dipanggil pelan ukur. Pelan ukur tu pula yang boleh buat hanya juru ukur. Ya, betul. Itu yang saya kata tadi. Nak buat pelan KM ni, satu pelan. Tapi nak buat dia tu perlu disokong sebelum oleh, kena ada pelan tu. Kena ada surveyor ataupun juru ukur punya pelan. Lepas tu kalau api dan air perlu ada kiraan engineering punya kiraan lah. Kalau untuk api dia ada TMB load calculation, bebanan TMB. Kalau untuk air dia ada water demand calculation yang mana disediakan oleh engineer CNS dan atau MNE. Macam itulah. Itu yang menjadikan kos mereka tu tinggi. Berapa bang? Dia punya kos untuk apa tu bayar konsultan ni, dia punya normal anggaran dia berapa? Anggaran dia macam ni, CP mudah dia macam ni. Selagi pula semakin besar pembangunan yang kau buat, semakin tinggilah kosnya. Sebab harga majlis tak boleh ditentukan. Dia bergantung kepada owner dan juga perunding itu sendiri. Perunding itu beribu bang dekat dalam negeri Selangor ni. Bukan beribu lah, dalam Malaysia ni beratus. Ramai, banyak. Banyak. Jadi setiap mereka ni mempunyai harga yang berlainan. Jadi ketetapan tu saya sendiri pun kadang tak boleh nak jangka. So dia ada yang bawah 20,000, ada yang bawah 10,000, ada yang atas 20,000. Mengikut budi bicara perunding-perunding tu nantilah. Dan juga orang kata keberatan permohonan tu. Dia permohonan ni ada level je kak. Dia ada yang ni susah nak putihkan ni. Kalau nak boleh charge tinggi sikit lah. Sebab lagi susah
pembangunan tu nak lulus, lagi banyak kerja perunding kena buat. Ya, betul. Kena rayu situ, kena rayu Betul. sini. Dia naik turun Nah, office. itulah maksud saya tu. Oh, so maksudnya benda ni dia bawah ketetapan perunding tu sendiri lah. Jadi pandai-pandailah apa tu pengusaha deal dengan diorang lah. Betul. Oh, okey, faham. Dia maksudnya harga majlis tak adalah mahal mana, dia asas punya harga je lah. Basic. Basic punya. Ada dalam orang kata kita punya website berapa fee yang dikenakan. Cuma yang denda tadi tu je. Dia tidak dinyatakan di dalam majlis punya mana-mana. Cuma ada dalam akta 10 kali ganda. Dan 10 kali ganda tu pula dikira dari fee yang akan dikenakan masa permohonan bangunan tu nanti. Tapi dari sudut sini tak rasa macam agak membebankan pada pihak pengusaha? Yang itu memang saya ambil maklum lah. Ada tak apa-apa solusi, mungkin cadangan in future ke? Ada tak untuk menolong diorang? InsyaAllah ada. Dia antaranya lah apa yang owner ataupun pengusaha boleh buat. Dia macam ni. Sebab saya nampak, saya tak pasti benda ni dah ada ke belum. Kita perlukan kita perlukan muafakat antara homestay ni untuk wujudkan satu persatuan. Maksud di sini, bila ada persatuan, permohonan ni boleh dikemukakan secara pukal. Sebagai contoh, 20 biji homestay, lantik atau konsultan. Takkan tak boleh bincang konsultan tu harga. Yalah. Kita dah bagi kau banyak ni. So discount lah. Discount lah. Kat situ lah cara dia. Orang kata masuk secara pukal, 1 ataupun 2 ataupun 3 konsultan terpulang dan bincang dengan konsultan ni, boleh tak bagi harga sekian. Dia punya tu. InsyaAllah saya rasa insyaAllah mereka boleh pertimbangkan dengan jumlah ataupun kuantiti permohonan. Senang cerita, job yang mereka terima banyak lah. Ya, banyak. Banyak. InsyaAllah lah dapat lah harga kurang sikit kan. Macam mana so, kan. Bila dia orang dapat sekali banyak, mungkin setiap pengusaha tu dia punya kos dia dah turun lah. Betul. Alright. Dan insyaAllah yang kita akan beri penekanan, kita akan mengawar-awarkan ataupun kita akan menggalakkan untuk semua homestay ni masuk ke majlis untuk petikan bangunan mereka. Tapi yang sara diri ni insyaAllah kita akan ada treatment lain lah. Treatment bagaimana, sebab kita faham mereka punya income ni tak sebanyak yang dengan yang tadi tu. Betul. Yang ini memang orang kata sedap lah sebab jumlah bilik banyak sebagainya. Dan mungkin dia punya rate pun, harga pun lain berbanding dengan yang 1-2 biji homestay ni. Kita faham lah untuk mereka keluarkan kos 10-20 ribu untuk benda-benda macam ni. Saya rasa memang mereka agak sukar untuk memberi kerjasama yang baik lah. Betul. Aktiviti pemutihan ni. Okay, dari sudut tempoh projek pemulihan ni, dia berapa lama dia akan berlangsung? Adakah setahun, lepas tu siapa tak join kena roboh, ataupun mungkin setahun dah jalan, siapa yang tak bagi kerjasama dibiarkan je, ataupun macam mana? Ada tak pengecualian dari sudut itu? Okey, secara dasarnya bila kita sebut pasal tempoh pemutihan ni, kita mensasarkan dalam tempoh 5 tahun. Bermakna kita bermula pada tahun lepas dan akan berakhir pada tahun 2030 lah. 2030. Lepas pada 2030 nanti baru kita tengok balik. Kita nak tutup ke, kita nak roboh insyaAllah tidak lah. Kita pun takut senang kena roboh rumah orang ni. Yelah, betul, macam kena awak parang tadi, dia punya tanah, dia betul. punya bangunan. Jadi susah juga. Betul. Tapi sebenarnya kalau dari segi bidang kuasa boleh. Cuma kita ni masih ada Budi bicara. Budi bicara. Tak adalah sampai beroboh, insyaAllah tak adalah. Cuma kita sangat menggalakkan, bukan apa bang, kita sebenarnya nak menjaga nama baik juga. Nama baik dan juga mutu kualiti pelancongan di Dasar Benam ni. Biarlah mereka beroperasi secara sah dan juga ada kebenaran. Tak naklah nanti jadi buah mulut. Ini banyak homestay Sabak Benam, banyak homestay tapi semua tak berdaftar. Kita naklah macam tu. Dia menjadi image yang kurang baik lah. Umpama macam ada jabatan tapi tak berfungsi sebagai badan pemantau dan juga badan penguasa. Kita jalankan dan insyaAllah memang benda ni pada mulanya berat, tapi insyaAllah kita akan cuba perhalusi dan kita akan cuba mencari jalan yang terbaik lah. Biar kedua-dua pihak ni, kami pun dapat apa yang kami sasarkan, owner pun dapat apa yang mereka target tu lah. Okey, dari sudut sasaran, ada tak MDSB sasarkan dalam masa setahun ni berapa peratus yang akan dia berjaya diputihkan? Ada tak macam gitu? Ada. Ada.
Untuk sebenarnya sekarang lah ya, sekarang pun kami masih dalam proses nak buat banci, bukan proses buat bancian, sedang dalam proses buat bancian, maknanya updating daripada data sedia Data. ada. Dan dapatan tu memang macam cendawan bang. Macam cendawan tumbuh. Sebab kita kalau pergi tapak tanpa panduan sangat susah untuk Ya, betul. mencari mereka ni. Sebab homestay ni kita di kawasan kampung. Takkan setiap jalan kita nak masuk untuk cari homestay. Ya. Jadi apa yang kita buat sekarang, kita buat analisis menggunakan desktop ataupun komputer lah. Daripada satelit kita kena pasti kat mana lokasi-lokasi mereka. Bila dah dapat lokasi, kita akan baru kita dapat lah. Baru kita boleh buat gerak kerja yang lebih bagus lah. Tersusun bagus. Sebagai contoh, hari ni kita target 20 biji homestay kita masuk. Masuk tu bukan untuk penguasaan tak. Masuk untuk kita kena pasti. Mereka ni homestay ke tidak, jenisnya macam mana, apa kemudahan yang ada untuk kita cantikkan kita punya data. Apa yang kita tengah buat sekarang lah. Dari segi target tadi, kami mensasarkan untuk setiap tahun at least 20 ke 30% lah kita dapat putihkan. So maksudnya kalau katakan 5 tahun, setiap tahun 20%, mungkin tahun ke-5 2030 boleh mungkin capai 100%. InsyaAllah. Okey, dari sudut anggaran pengusaha homestay yang setakat ni yang tu MDSB dah banci, berapa anggaran? Apa yang ada di kami sekarang lebih kurang dalam 140. Okay. Tapi itu bancian saya ingat 3 tahun lepas kot. Tapi dapatan daripada yang saya cakap tadi tu, yang satellite apa semua tu, berganda-ganda. Itu yang kami tengah buat gerak kerja yang seterusnya lah, untuk kita pergi kena pasti satu-satu yang kita dah listkan tu, supaya kita dapat satu data yang ukuh lah. Betul. Tak ada data nak buat pemutihan pun susah. Betul. Okey. Betul. Okey, jadi ramai yang macam kadang-kadang saya ada baca juga ada dekat grup-grup FB ke apa ke. Dia orang mungkin dia tak adalah niat mempertikai, tapi bersoal. Dia nak bertanya apa kelebihan yang dia orang dapat kalau dia orang join pemutihan ni, sebab dia orang tak bayar mungkin. Sebab dia orang dengar kos tinggi. Betul. Jadi apa benda yang dia orang akan dapat kalau dia orang buat benda ni? Okey, yang pertama itu pun antara soalan popular juga masa kami buat town hall tu, apa yang majlis boleh bagi kalau kita follow program majlis ni. Yang pertama, perniagaan dia orang akan berlesen. Itu yang paling penting lah. Sebab setiap perniagaan yang dijalankan perlu berlesen. Betul. Itu orang kata asas basic. Basic. Bila tak ada lesen, orang nak pergi pun takut. Orang kata perniagaan tanpa kebenaran. Itulah yang paling basic tu, lesen lah. Bila dah ada lesen ni, dianya memberi keyakinan, keselesaan dan juga keselamatan kepada pengunjung. Okey. Kelebihan seterusnya, mana-mana homestay yang masuk di bawah program kami ni, kita automatik akan menjadi rakan strategik MDSB. Yang mana tadi saya bagi tahu kita ada apps Jom Sabak, kita ada banyak orang kata buat kursus, bengkel, latihan, dan juga kita boleh promote kepada kerajaan negeri kalau nak buat kursus ke bengkel ke apa ke, datang ke Sabak. Kita ada homestay yang banyak, yang cukup untuk cover ahli-ahli ni. Macam yang akan datang ni, yang paling baru kita ada Sukma. Sukma ni satu crowd yang ramai datang ke Sabak Benam. Ya, kontijen kan? Kontijen ni kat mana mereka nak duduk? Nak harap hotel memang tak cukup. Nak harap homestay yang berlesen cuma bergetul je. Ya, betul. Itu yang itulah macam kadang-kadang macam tu yang kita membantu mereka. Jadi at least dia orang ada satu platform untuk promote dia orang punya. Ya, betul. Dia punya tu. Dan kita takkan promote mana homestay yang tak ada lesen. Nanti kita kena balik. Betul. Kita akan promote homestay yang dah ada kebenaran, dah ada lesen, dah ada pelan bangunan dan sebagainya untuk inilah orang-orang luar ni menginap di Sabak Benam. MDSB ni sendiri ada menyertai orang kata event-event ataupun program-program besar di peringkat negeri
dan juga kebangsaan. Sebagai contoh, kita ada Selangor International Expo yang ada setiap tahun, yang dalam tu orang kata bukannya Malaysia je, international datang dalam tu. Masa tu kita akan promote lah apa yang daerah kita ni ada. Sama ada orang luar nak datang ataupun nak menarik pelabur luar datang ke sini, ke Sabak Benam. Masa tu kita akan promote lah apa yang kita ada. Kadang kita orang sampai kerepek kita bawa bang pergi sana bang, bagi masalah-masalah itu rasa. Ya, nak promokan Nak apa promote kita punya ni. produk kan. Sabak Benam ni apa yang ada? Kita ada IKS, kita ada homestay, kita ada ikan, kita ada kilang elektrik. Kadang kita orang bawa je pergi sana. Biarlah orang kata nak kata apa kan, tapi itu inisiatif kita nak mempromot daerah sendiri. Biar orang kata di mata dunia ni kenal. Betul. Sabak Benam ni ada apa semua. Ya, at least kalau katakan ada orang dah buat macam gini dan saya tak langsung MDSB akan promote, kuranglah kos untuk dia orang buat marketing. Betul. Marketing pun sekarang bukannya murah kan. Betul. Cuma masa sesi town hall tu ada juga ada orang bangkitkan sebenarnya dari segi marketing yang MDSB buat ni sebenarnya tak cukup kuat. Yang itu kita faham sebab kita pun ada kita punya bidang kuasa ataupun limit yang kita boleh promote. Kita tak boleh macam public biasa. Tak boleh sebab kita ada guideline. Ada guideline dia. Cuma insya-Allah kita selagi mana kita boleh bantu, kita akan bantulah. Dari segi cara-cara yang macam itulah tadi. Cara-cara yang berbentuk formality. Betul. Program kerajaan negeri dan sebagainya apa semua. Cara-cara macam itulah. Dan kebiasaannya program-program ni kadang dia jatuh pada hari biasa. Kita faham homestay ni hari Minggu memang penuh lah, jangan cakap lah. Hari biasa sunyi. Macam mana mereka nak bantu dia orang ni untuk cover pula hari biasa ni. Ya, betul. Melalui kaedah macam itulah. Dia punya tu. Dan selain tu, apa kelebihan dia? Sudah pastilah. Orang kata homestay yang masuk dalam program pemutihan ni, ending dia adalah perakuan bangunan selamat. Itu yang paling penting. Perakuan bangunan selamat ni apa sebenarnya? Dia berkaitan dengan bomba ke apa? Dia kalau bahasa mudah dulu, CF. Pernah dengar CF? CF, sekarang CCC. CCC. Maksudnya bila bangunan tu telah diperakukan selamat oleh arkitek, maknanya bangunan tu boleh diinsurankan. Maknanya pihak insuran dia sudi untuk macam mana ya? Insuran maksudnya pihak insuran berani untuk cover lah. Sebab dah ada orang yang certified benda tu selamat. Bila dah ada insuran ni, itulah keselamatan tu yang paling penting. Keselamatan pengunjung tu terjamin. Risiko nak jadi benda-benda yang tak diingini, contohnya bangunan roboh kurang lah. Betul. Betul juga kan, duduk tah mana homestay, tu roboh kan. Nanya. Sebab kadang kenapa mereka ni bina, bukan kita nak menidakkan kepakaran mereka dalam pembinaan, tetapi pembinaan tersebut perlu dipantau. Dipantau melalui pelan-pelan tadi itulah. Kena ikut spek keselamatan apa ni. Betul. Nanya juga kalau pergi homestay tah mana roboh, lepas tu insurans tak cover. Nanya. Yang itu kita risau tu. Sekarang ni alhamdulillah lah belum terjadi lagi. Tapi kalau dah terjadi besok, dah tak boleh buat apa lah. Betul, sebab kadang-kadang bila dia dah terjadi, satu homestay punya hal dia efek satu kawasan. Orang cakap, Sabak Benam punya tu, dah semua orang tak nak datang pula. Okey, dari sudut awak sebagai pegawai perancang bandar, apa mungkin harapan atau cadangan awak terhadap pembangunan yang berkaitan dengan pelancongan dekat Sabak Benam ni? Kita ni daerah pertanian. Daerah ni sangat cantik. Kalau kita tak kawal, kita takut nanti tak mustahil satu hari nanti akan hilang kecantikan tu. Kalau kita tak kawal mereka, kita takut nanti padi kita habis. Sebab padi kat Selangor ni bang, 2 daerah je ada. Kuala Selangor, Sabak Benam yang ada padi. Kalau kita tak kawal, sebab kita faham kenapa mereka tak nak meneruskan pertanian padi ni. Sebab untung sikit. Padi ni untung tak banyak. Cuma itulah, dia ada pro and kontra lah. Pro and con. Kalau kita tak buat ini, kalau kita tak buat padi, kita buat benda lain, benda tu baik untuk owner tanah dari segi income dan sebagainya, tapi dari segi orang kata makro punya fungsi, dia ada kesan lah. Dari segi orang kata peranan padi ataupun penyumbang hasil padi tu dia akan berkurangan. Dia kacau food chain juga, supply. Food chain, dia punya tu.
Sebenarnya memang kalau ikut data memang kita punya supply padi memang dah tak cukup pun. Sebab tu kita banyak import padi daripada luar negara. Ini antara sebabnya sahabat benam perlu dikekalkan sebagai orang panggil pengeluar padi. Ya, betul. Tu yang buat pemutihan agar dia orang ni tak adalah buat kalau satu lot tanah tu semua dia buat. Betul. Dan kita juga kalau yang baru ni kita menetapkan kau tak boleh buat sebelah-sebelah. Kau kena at least dalam radius 250 meter antara satu sama lain. Sebab kalau kiri, kanan, depan, belakang semua dah buat homestay, kat mana pemandangannya? Betul juga. View dah tak cantik lah. Orang nak duduk homestay, nak tengok pemandangan padi. Ya, Dan betul. kalau depan homestay, kiri homestay, belakang homestay, kat mana pemandangan nak tengok? Betul sayang. Itu saya Itu perlunya garis panduan tu. Kita nak mengawal homestay ni untuk buat tu, kita kena ada garis panduan. saya tak langsung je mengawal dan menyela dari sudut kualiti. Kualiti pelancongan dalam daerah tu. Dia tak adalah semuanya buat tapi kualiti tu tak ada. Betul. Kualiti sangat penting lah. Betul lah. Bila tak kurang kualiti orang malas nak datang. Betul. Tak ada view. Tak ada view. Betul. Kalau kita buat aja tak ada badan yang memantau kualiti tu, nanti jadi patah balik pada kita lah. Nama baik majlis daerah tu sendiri. Ya betul. Orang akan tanya, apa majlis tak pantau? Tak pantau ke ini kolam ni macam ni, ni bangunan dah nak roboh pun masih lagi beroperasi. Itu yang kita tak nak lah dunia tu. Jadi secara dasarnya bila kita dah bincang macam gini, kita patah balik bab pemutihan ni bukan untuk menyusahkan orang. Dia sebenarnya nak membantu sebenarnya. Betul. Niat kami tu je memang nak membantu. Membantu bagi memastikan aktiviti perniagaan yang diorang jalankan ni beroperasi secara sah dan juga mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Bukan niat nak menyusahkan, tapi walau bagaimanapun kita faham lah. Kita faham dari segi kekangan, terutamanya kekangan kos yang mereka hadapi. Dan insyaAllah perkara ni masih boleh dibincangkan. Sebab tu kami perlukan orang kata pandangan ataupun idea-idea daripada pengusaha-pengusaha homestay ni sendiri. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka nak. Kita perlukan pandangan tu. Jadi pihak majlis sentiasa terbuka dengan pemandangan. Tu yang buat town hall lah. Ya, kita buat town hall. Kita tanya mereka apa masalah, apa semua. Dan dia macam ni. Saya mengharapkan kita punya homestay ni bukan saja di level daerah atau negeri tau. Kita nak level antarabangsa, international. Sebagaimana Jepun, betul. Sebagaimana negara-negara lain menjadikan pelancongan desa tu sebagai salah satu orang kata elemen pelancongan utama diorang. Betul. Kalau orang Jepun boleh buat, takkan kita tak boleh buat. Diorang pun pakai homestay. Betul. Macam mana pelancong luar negara datang duduk di Sabak Benam apa semua. Kita naklah mereka ni beroperasi secara sah. Kita tak naklah nanti mak saya datang menginap apa semua. Ini homestay tak ada kebenaran, haram. Jadi pula apa-apa. Tu risau. Jam. Lepas tu dia viralkan ya. Viralkan apa dalam Malaysia ni ada produk pelancongan macam ini. Kita tak nak tu. Tapi dalam masa sama kita punya produk pelancongan ni pergi keluar. Bukan pergi keluar, orang kata dapat menarik minat orang luar, bukan sahaja Malaysia, luar negara datang ke sini untuk merasai apa yang ada di daerah Sabak Benam. Ni maksudnya ni game ni bukan setahun dua punya game. Bukan. Ni satu perancangan dan visi yang pada saya besar. Dan akan mendatangkan impak yang besar. Ya, betul. Sebab Selangor ni yang masih mengekalkan nature original kampung Sabak Benam ni. Daerah lain saya tak nafikan. Seperti Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Selangor. Mereka masih ada lagi kampung-kampung tradisi, kampung-kampung bagan dan sebagainya. Tapi dari segi orang kata macam mana mereka nak pastikan benda tu masih ada lagi untuk tempoh 10, 20 ataupun 30 tahun lagi, saya tak pasti. Tapi Sabak Benam ni negeri, pihak kerajaan negeri telah menetapkan you all kena maintain sebagai pertanian, jadi sumber jaya pertanian, supply food security untuk negeri Selangor. Of course kita akan maintain sebagai itself lah, sebagai kampung tradisi dan sebagainya. Dan insyaAllah kita akan pelihara lah warisan-warisan yang ada di Sabak Benam ni. Terutamanya sumber jaya pertanian ni lah. Kita akan kawal lah. Tu. Jadi terima kasih lah Encik Azwan atas penerangan tadi. Jadi barulah saya faham sikit dan mungkin penonton semua
fahamlah apa visi dan misi pemutihan Inap Desa ni. Kalau tak, yelah kadang-kadang kita baca dekat social media ni, banyak benda yang kurang tepat kan. Jadi bila Cik Azwan dah terangkan macam gini, lega sikit lah. Baru kita faham apa visinya, apa isu sebenar. Jadi saya ucapkan terima kasih Encik Azwan sebab datang hadir ke podcast episod pertama ni. Pertama, kan? saya first time ni. Tapi steady. Dah lah first time buat podcast. Orang pertama lagi tu. Apa tu, kepada anda semua jangan lupa like, subscribe dan share video ni, dan kita akan ada episod akan datang di podcast Jom Sabak Bernam, anjuran Majlis Daerah Sabak Bernam. Jadi sekian saja daripada saya Azman Naim dan Encik Azwan. Assalamualaikum. Jom Sabak Bernam, suara kita bersama. Cerita rakyat, idea dan cita. Dari desa, kita akan bersama.